Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhanisha dari SK Naka akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Tina dan Raja Negeri Buih. Pada suatu pagi, sang surya muncul perlahan-lahan. Cahayanya yang gilang gemilang itu bersinar-sinar, berkilau-kilauan menyinari alam semesta. Burung-burung berterbangan dengan riangnya. Suasana kelihatan begitu indah dan permai. Nun di sebuah kampung, kelihatan kanak-kanak dengan riangnya berjalan menuju ke arah taman permainan. Tiba di sana, mereka mula bermain. Mereka bermain pelbagai jenis permainan tradisi. Ada yang bermain batu seremban, congkak. Cuba kawan-kawan lihat di sudut sini. Dua rakan ini pula bermain teng-teng. Di sudut sana pula ada yang bermain guli. Dan di sini pula mereka bermain sepak takraw. Mereka kelihatan begitu gembira sekali. Sebentar kemudian cuaca menjadi redup. Angin mula bertiup perlahan-lahan. Angin terus bertiup, kali ini semakin kencang. Kemudiannya perlahan. Ketika itu cuaca cerah kembali. Kelihatan Tina sedang bermain di halaman rumahnya. Dia bermain tiup buih sabun. Setiap kali Tina meniup, buih sabunnya melayang ke angkasa. Indah berkilauan, Tina terus meniup. Lihatlah buih nan indah berterbangan di awan. Buih nan indah. Di angkasa buih melayang, bersinar-sinar, indah dipandang. Jangan kita menghina orang, cermin dulu diri yang kurang. Sahabatku, langkahlah seiring denganku, biar ku bimbing ke satu arah, ke puncak ilmu sama dituju, kepada Allah kita pasrah. Buih berputar tinggi di awan, cantik berseri gemilang cahaya. Budi yang indah, hati tertawan, halus bicara dipandang mulia. Tina terus bermain tiup buih sabun. Buih yang ditiupnya menggelombang, membesar dan membesar. Tapi bila angin datang meniup, buih Tina pecah. Tina terus meniup lagi dan mengharap agar buih yang ditiupnya kali ini tidak pecah. Buih itu kelihatan besar dan cantik. Tina merayu, "Oh angin, tolonglah jangan bertiup. Dapat satu buih pun cukuplah." Kali ini buih ini tidak pecah. Ia jatuh perlahan dan terletak di atas rumput. Tina begitu gembira sekali. Ia menghampiri buih dan berlutut di sisinya sambil memerhati dengan hairan. Ketika itu Tina terkejut melihat apa yang ada di dalam buih tersebut. Dalam buih itu ada sebuah negeri. Ada pekan, ada kedai, ada rumah. Kelihatan ramai orang berjalan ke hulur, ke hilir, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Di hujung pekan itu ada sebuah bukit. Di lereng bukit itu ada sebuah istana yang besar dan cantik. Tiba-tiba muncul seorang tua dan memerhati Tina. Tina terperanjat. Tina pun turun memerhati orang tua itu dengan hairan. Sebentar kemudian, Tina meminta untuk masuk ke dalam buih. Orang tua itu benarkan dengan syarat Tina dapat mencari pintu. Tina berjalan keliling buih untuk mencari pintu. Akhirnya, dia bertemu dengan pintu yang berwarna kuning keemasan. Dengan berhati-hati, Tina melangkah masuk. Akhirnya, Tina berjaya masuk. "Nama saya Tina, terima kasih kerana benarkan saya masuk. Saya Tok Janggut. Saya pegawai Istana Negeri Buih. Kamu tahukah menjawab teka-teki?" "Tahu juga sikit-sikit. Pernah juga saya betul menjawab teka-teki kawan-kawan." "Mengapa Tok Janggut?" "Raja Negeri Buih ini bernama Raja Ahmad. Tiap-tiap hari menanya teka-teki kepada saya. Kalau salah saya didenda memakai topi lonjong ini dan bertandak begini. Cuba fikir seorang pegawai istana setua saya bertandak di depan orang ramai. Malu saya." "Oh, kesian. Teka-teki hari ini dapat Tok Janggut jawab?" "Tidak." "Padahal saya lihat Tok Janggut susah hati." Tok Janggut bertanya kepada Tina, "Tina, apa jawapan teka-teki ini? Tutup selebar buku, buka selebar alam." Mudah saja Tok Janggut. Cuba pejam mata. Mata jadi sebesar kuku. Cuba buka mata. Bukankah nampak alam ini?" "Betul juga. Memang bijak kamu Tina. Kalau begitu, mari kita ke istana." Tok Janggut pun membawa Tina ke istana Raja Negeri Buih yang terletak di lereng bukit. "Wahai Cik Tina, banyak sangat bijak. Ayo ke istana, jalan dengan segak.
Setibanya di sana, kelihatan pegawai dan pekerja sibuk menghias balai, menghadap dan menanti ketibaan Raja Ahmad dan Permaisuri. Tok Janggut membawa Tina melihat keadaan di sekitar tempat. Di perkampungan istana, pahlawan dan Serikandi sibuk memperlekapkan diri dengan ilmu persilatan demi menjaga keamanan negeri dari pencerobohan. Sebentar kemudian, kedengaran pengumuman keberangkatan tiba Raja dan Permaisuri. Keberangkatan tiba Tengku Raja Ahmad dan Permaisuri Negeri Buih. Apabila tiba di Rong Suri, terpandang Tok Janggut dan terus bertanya, Tok Janggut, sudah dapat jawapan teka-teki beta tadi? Sudah, Tuanku. Jawapannya mata. Betul. Macam mana kamu tahu? Selalunya kamu salah jawab. Tina yang tolong, Tuanku. Oh, begitu. Boleh kamu jawab teka-teki yang lain? Tina, ingat kalau salah kamu didenda memakai topi lonjong dan bertandak. Boleh Patik cuba, Tuanku. Tapi Tuanku juga kena jawab teka-teki Patik. Kalau Tuanku salah, Tuanku juga kena denda. Baiklah, beta bersetuju. Beta soal dulu, apa benda pagi berkaki 4, tengah hari berkaki 2 dan petang berkaki 3? Itu senang, Tuanku. Jawapannya manusia. Masa kecil manusia merangkak, masa besar berjalan, bila tua memakai tongkat. Wow, pandai betul kamu, Tina. Sekarang kamu pula soal beta. Begini, Tuanku. Di mana ayam tidak bertulang, di mana durian tidak berduri, dan di mana baju tidak berbenang. Raja Ahmad terpegun mendengar teka-teki itu. Dia berjalan sambil berfikir-fikir. Dia memerhati keliling istana kalau-kalau terlintas jawapan dalam otaknya. Akhirnya Raja Ahmad mengaku kalah. Tina meminta Raja Ahmad memakai topi lonjong dahulu dan bertandak. Lepas itu barulah ia akan menerangkan jawapannya. Raja Ahmad terpaksa mematuhi peraturan itu. Dia memakai topi lonjong berwarna merah. Apabila gendang dipalu, Baginda pun bertandak. Baginda lihat semua orang dalam istana tersenyum dan cuba menahan ketawa. Baginda rasa malu. Fahamlah perasaan Baginda sekarang. Itulah perasaan yang dialami oleh Tok Janggut. Baginda pun berhenti bertandak dan Tina pun memberi jawapan. Ampun, Tuanku. Jawapannya ialah ayam yang masih di dalam telur tidak bertulang. Buah durian yang dalam bunga tidak berduri. Dan kain yang masih di dalam kapas tidak berbenang. Ya, tepat sekali, Tina. Mulai sekarang tidak ada lagi denda. Kalau berteka-teki, orang yang memang menang dan kalah akan menerima hadiah dan dari beta. Sila pilih satu hadiah yang kamu perlukan. Raja Ahmad memberi Tina memilih. Di sebelah tangan kirinya beberapa keping emas. Di sebelah tangan kanannya hanya kuih bingka. Namun Tina hanya memilih kuih. Raja Ahmad tersenyum penuh makna. Tuan, Tina, beta rasa elok kamu pulang dulu. Takut nanti ibu kamu tercari-cari. Tina mengucapkan selamat tinggal dan berjalan ke halaman istana dan berjalan ke arah pintu kuning kemasan dan melangkah keluar. Dia berada di halaman rumahnya. Tina melutut melihat buah sabun dan melambaikan tangan. Tiba-tiba angin barat bertiup. Buih itu segera melayang ke udara. Ia naik tinggi dan semakin tinggi. Tina terpegun sambil memandang keadaan di sekelilingnya. Saya mimpi kah? Di tangan kanannya terdapat satu bungkusan berwarna keemasan. Tina hanya mampu tersenyum. Rakan-rakan sekalian, pengajaran daripada cerita ini, kecerdikan dan tingginya ilmu seseorang itu bukan bergantung kepada kedudukan dan taraf seseorang. Oleh itu, tuntutlah ilmu seluas lautan. Kita hendaklah menghormati di antara satu sama lain. Jangan sesekali mempersenda dan memperkecilkan kebolehan seseorang, kerana semua orang dikurniakan dengan keistimewaan masing-masing. Sikap bersederhana tidak tamak menjadi satu amalan yang mudah dan benteng diri untuk kita
menghargai kehidupan dan dengan sejahtera. Sekian, terima kasih.